Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama Cikgu Liana dari Haifa Learning Center. Hari ini cikgu dah sediakan soalan yang mungkin boleh masuk dalam kertas 2 bahagian D dengan tajuk yang sama macam minggu lepas iaitu asas nombor. Okey, jom kita tengok sama-sama soalan ni. Okey. Okay, kita tengok dia bagi jadual, okey, dan arahan dia ialah jadual di atas menunjukkan peratus kes jangkitan COVID-19 bagi 180 kes di 5 buah negeri. Negeri dia adalah A, B, C, D dan F. Dia tak ada E. Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey, A. Soalan A dia. Tentukan bilangan kes jangkitan COVID-19 bagi negeri A dan negeri B dalam asas 6. Pelajar semua kena ingat ya, jika nombor ni dia tak bagi tahu dia asas apa, maknanya nombor ni dalam asas 10. Okey. Asas 10 ni peratus pun asas 10. Jadi macam mana kita nak tukar jadi asas 6? Okay, mula-mula kita kena jadikan dalam bentuk bilangan dia lah. Sebab ni dalam bentuk peratusan. Nak cari bilangan macam biasa. So kalau untuk negeri A, 30/100 darab 180 sebab dia kata jumlah kes 180 kan. So kita kira lah 30/100 darab 180 kita akan dapat 54 orang. Maksudnya dekat negeri A kes dia ada 54. So cikgu letak kat sini 54. Okey. Kes B pula ada berapa? Kita buat cara yang sama macam ni lah untuk cari bilangan dia. So B sama dengan 35/100 darab dengan 180. Jadi pelajar akan dapat 63 orang. 63 orang. So yang ni pelajar semua faham. Cikgu yakin semua pelajar boleh kira yang ni lah. Tak ada masalah. Okey, macam mana kita nak tukar kepada asas 6? Seperti yang cikgu terangkan minggu lepas, apa-apa asas kita nak tukarkan. Maksud cikgu kalau kita dapat asas tu asas 10, kita nak tukar kepada apa-apa asas. Kita kena guna kaedah pembahagian berulang. Tapi kalau daripada apa-apa asas kepada nak asas 10, okay, kalau kita nak tukar jadi asas 10, kita kena guna yang cerakinkan tu lah, kita kembangkan. Yang tu. So dalam kes ni kita akan guna kaedah pembahagian berulang sebab dia daripada asas 10 kepada asas 6. So inilah step yang kedua. Step pertama tadi kita dah tukar, tak ada masalah. Step kedua dia adalah penukaran asas iaitu dari asas 10 kepada asas 6. Ni cikgu buat short form je lah. Asas 6. Jadi kalau ada pelajar yang tak ingat, so macam mana kita nak selesaikan? So kita ambil 54 asas 10 ni, kita letak 54. Kita bahagi dengan 6 sebab kita nak jadikan dia dalam asas 6. So 54 bahagi 6. Kita dapat 9. Okey, pelajar semua ingat lagi tak macam mana cikgu tunjukkan nak dapatkan baki yang dekat luar tu? Okey, cikgu tunjuk semula jika ada pelajar yang tidak ingat. So, kalau pelajar darab 54 bahagi 6 memang dapat 9. So tak ada baki. Jika tiada baki, maka kita letak kosong dekat sini. Macam mana kita nak tahu ada baki atau tidak? So, kita tengok ni 6 darab 9 dapat 54. Yang ni tak perlu ditulis. Cikgu cuma nak tunjuk je macam mana kita nak tahu ada baki atau tidak. So, 6 darab 9, 54. 54 ni tolak dengan 54 ni kita akan dapat kosong. Kita letak kosong dekat sebelah sini. Okay, nanti bila kita dah selesai kira, kita boleh padam yang tulisan berwarna hijau. Okay. Kemudian 9 bahagi dengan 6. Kita dapat 1.5. Kita tak nak nombor perpuluhan. Kita cuma hanya nak nombor depan tu saja. So kita letak 1 di sini.
Dan kemudian kita darabkan untuk mencari nilai, untuk mencari baki. So, 6 darab 1, 6. So, kita letak sini 6. 9 tolak 6, kita dapat 3. So, kita letak baki dia dekat sini. 3. Mudah kan? Ya, mudah sahaja. Kemudian, 1 bahagi dengan 6, kita akan dapat 0.16666666 lah. Seperti yang cikgu kata, memang kita kena kira sampai dapat nilai kosong. Kosong tu maksudnya kita ambil kat sini je lah. Kosong. Kita tak akan letak nombor perpuluhan ya. Kemudian kita kira. 6 darab kosong dapat kosong. Kita letak kat sini kosong. Dan 1 tolak kosong, kita dapat nilai dia 1. Maka 54 asas 10 bila ditukarkan kepada asas 6, kita akan dapat 130 asas 6. Ini yang kita nak. Dan kemudian pelajar kena padamlah yang warna hijau ni sebab dia tak perlu ditulis pun. Okey. Ni cikgu tunjuk supaya pelajar faham. Okey, kita dah dapat jawapan bagi negeri A. Bagaimana pula nak cari negeri B? Cara yang sama. So, cikgu padam yang dekat sini. Kita dah tahu yang A tu 130 asas 6 lah. Yang B pula, dia 63. So, 63 ni kita bahagikan dengan 6. Okey, bagi 6. Okey, 63 bahagi 6, kita dapat 10.5. Kita tak nak 10.5, kita cuma ambil 10 sahaja. Okey, dan kita darabkan. 10 darab 6, 60. Kita letak kat sini 60. 63 tolak 60. Kita akan dapat balance-nya 3. Kita letak dekat sini. Mudah kan? Ya, dah dapat rentak memang mudah. Kemudian 10 bahagi 6. 10 bahagi 6, pelajar semua akan dapat 1.66666667. So, kita tak nak, kita cuma ambil 1 sahaja yang dekat depan. Letak 1 dekat sini, tiada masalah. Dan kemudian kita darabkan. 6 darab 1 ni 6, kita letak dekat sini. 10 tolak 6, kita akan dapat 4. Letak dekat bawah dia. Macam tu. Yang seterusnya. Okey, 1 bahagi 6. 1 bahagi 6, kita akan dapat 0.1666666667. So, kita tulis 6 kat sini. Kita ambil kosong sahaja. Dan kemudian kita darab. 6 darab kosong, kosong. So, 1 tolak kosong, kita akan dapat balance dia 1. So, jawapan nilai kes bagi negeri B adalah sebanyak 143 asas 6. So, ni cikgu tuliskan jawapan dia untuk A. Kita akan dapat, dekat sini cikgu tulis A sama dengan 130 asas 6. Dan B kita akan dapat 143 asas 6. Dah kan? Ya, mudah sahaja. So, yang ni cikgu padam untuk jawab soalan B. Okey? Kita padam semua sekali. Dan kemudian jom kita jawab B pula. Okey. Hitung jumlah kes jangkitan COVID-19 bagi negeri A dan negeri B dalam asas 6. Untuk soalan B ni, kita tak perlu tukar kepada asas 10 tau. Kalau nak mudah, kita terus tambah je dalam asas 6. Sebab kita tahu yang nilai kes bagi negeri A, kita dah tahu asas 6 dia 130 asas 6. Dan nilai bagi negeri B ialah 143 asas 6. So, cara nak tambah, kita boleh guna kaedah bentuk lazim. Cikgu tunjukkan ya. 130 asas 6. Asas 6 tak kat tepi ni, kecil je. Tambah dengan
143 asas 6. Okey. Sebelum kita tambah, pelajar kena ingat ya, asas 6 dia hanya melibatkan digit daripada 1 hingga 5. Tak boleh lebih daripada itu. Kalau misalnya kita tambah dapat 6, kita kena tolak balik dengan 6. Cikgu tunjukkan. Okey. 0 tambah 3. Okey, 3 tak ada masalah. Kita boleh letak turun di bawah. 4 tambah 3. 7. 7 tu dah melebihi daripada nilai digit bagi asas 6. Jadi 7 perlu ditolak dengan 6. So 7 tolak 6, kita akan dapat 1. Bila kita tolak, maknanya sebelah sini ni kita akan tambah nilai dia 1. Macam tu cara penambahan bagi asas 6 lah. Kalau asas 2, 3, 4, 5 sampai 9 macam itulah cara dia tambah. Okey? 1 tambah 1 tambah 1 kita dapat 3. So tak perlu tu. So inilah jawapan dia. 313 asas 6. Lagi satu, kenapa cikgu tak tunjuk cara daripada asas 6 tukar balik asas 10. Kenapa cikgu tak buat macam tu? Sebab markah dia cuma 1 markah saja. So jalan kerja dia tak perlu panjang-panjang. Faham semua pelajar? Yes, mudah sahaja. Okay, yang seterusnya. Ni kita dah tahu jawapan. Jadi cikgu tuliskan jawapan bagi B ialah 313 asas 6. Sekarang kita tengok pula soalan C. Okey, padam dulu. Hitung beza antara kes jangkitan COVID-19 di negeri C dan kes jangkitan COVID-19 di negeri F dalam asas 7. Jadi jalan kerja yang pertama kita kena cari bilangan dia lah. So step pertama, negeri C ialah 15%, 15 per 100 darab 180. Okey, kita kira. Pelajar akan dapat bilangan pesakit dia adalah 27. Bilangan kes ya, 27. Okey, untuk F pula. So ni cikgu tulis C 27. F pula ialah 10 per 100 darab 180. Pelajar akan dapat 18 kes. Okey, cikgu letak 18 dekat sini. Okey. 18 kan? Okey. Bila kita dah dapat macam ni, sekarang dia nak beza antara kes jangkitan. Tapi nak dalam asas 7. Macam mana nak cari beza dalam asas 7? Okey. First kali kita tukar kedua-dua nilai tu dalam asas 7. Okey, dia sama ada korang nak tolak dulu boleh ataupun nak tukar dulu. Dalam kes cikgu lagi prefer kalau kita tukar asas dahulu. Okey. So, yang ni 18, 27. Cikgu tukarkan dahulu 27 dalam asas 7. 27 ni adalah dalam asas 10. So, kita bahagikan dengan 7. 27 bahagi 7, kita dapat 3.857. Tapi kita hanya ambil nombor depan sahaja, iaitu nombor sebelum perpuluhan. So, 3. 7 darab 3, 21. Cikgu letak 21 kat sini. Dan 27 tolak 21. Bakinya ada 6, maka cikgu letak bakinya 6 di sini. Kemudian 3 ni bahagi 7 juga. Kita akan dapat 0.42. So cikgu letak 0 di sini. Dan 7 darab 0 kita dapat 0. So cikgu letak 0. So, 3 tolak 0, bakinya kita akan dapat 3. So, nilai 27 dalam asas 7 kita akan dapat 36. Kita baca daripada bawah ke atas ya. 36 asas 7. Okey. Kemudian kita kira pula
kita tukarkan pula nilai bagi F. So cikgu buat dekat sini 18 bahagi dengan 7. Pelajar akan dapat 2.57. So kita tulis 2 sahaja dan kita darab. 7 darab 2, 14. So cikgu letak sini 14. 18 tolak 14, kita akan dapat 4. Okey, kita tulis 4 dekat sini. Kemudian 2 ni bahagi 7 balik. Kita akan dapat 0.28. Kita ambil je kosong dan kita darab. 7 darab kosong adalah kosong. So 2 tolak kosong, kita akan dapat 2. So nilai yang kita dapat ialah 24 asas 7. Yang tulisan berwarna hijau ni kita boleh padam. Okey. Dan kemudian dia nak beza. Beza maknanya tolak. Beza antara kes jangkitan COVID-19 di negeri C dan kes jangkitan COVID-19 di negeri F. So maksudnya C tolak F. C kita dah dapat 36. Asas 7, tulis kat macam ni. Tolak 24 asas 7. Kalau asas 7, nilai digit yang berkaitan yang terlibat adalah bermula dari 1 hingga 6. Tak boleh lebih daripada 3. So kita tolak sahaja macam biasa. 6 tolak 4 dapat 2, tak ada masalah. 2 tak melebihi nombor 7. Dan 3 tolak 2, 1. Dia tak melebihi nombor 7. So jawapannya adalah 12 asas 7. Mudah kan pelajar semua? Ya, mudah jika kita faham soalan dan kita tahu cara nak selesaikan. Jadi setakat ini sahaja. Kita akan jumpa di minggu hadapan dengan topik yang berbeza. Okay, terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum.